tadi. Ada juga yang fret bus, maknanya fret wire ni ada yang tak sama tinggi. Tak apa, nanti kita akan buat benda tu kemudian. Sekarang kalau ikut buku ni, untuk Fender punya Strat style gitar, apa yang dicadangkan oleh Fender, ketinggian setiap pickup ni, kalau dekat sini dia bagi tahu pickup height. Kalau untuk bass side 1/8 inci, untuk treble side 3/32. Okey, cara kita nak ukur ketinggian pickup ataupun pickup height ni, kita kena tekan dekat tali, tekan dekat fret last sekali, tekan dekat sini. Kemudian kita ukur jarak antara atas ni, pole piece ni, pickup punya pole ni, dengan bawah tali. Untuk bass side 1/8, dekat sangat. So kita rendahkan lagi. Ini hanyalah panduan. Kalau nak lebihkan volume, dekatkan. Kalau nak dapatkan clarity, kita jauhkan pickup ni daripada tali. Jadi macam inilah apa yang saya faham. Pickup height ni akan bergantung kepada volume. Kalau kita dekat, volume dia lagi kuat. Tapi isunya kadang-kadang clarity, bunyi tali tu tak ada sebab dia terlalu kuat. Kalau nak dapatkan bunyi yang clear daripada tali tu, kita jauhkan sikit. Apa yang disarankan oleh Fender yang ditulis dalam buku ni, itu adalah standard. Maksudnya kita boleh ubah ikut kehendak kita lah, ikut cita rasa. Ada orang suka tak nak ukur dia, dia kata ikut sedap telinga. Itu terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Bagi saya, at least kita ada jalan untuk menyelesaikan masalah ni. Okay, mungkin kita kata 3 tak sedap, kita naikkan sikit. So next time kita dah tahu kita punya mungkin kena atas sikit daripada 3. Ataupun kalau rasa nak dapatkan bunyi yang lebih clear, kita turunkan sikit. Tapi yang pentingnya kena ada guideline. So saya set up gitar saya semua ikut standardnya lah. Cita rasa, tak ada salah, tak ada yang betul. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Treble side 3/32. 3/32. Sekali kita ada scale dekat sini, 3/32. Okey, turun sikit lagi. Untuk intonation, kita kena tahu sikit pasal teori muzik. Dalam muzik ada 12 not. Dalam muzik barat, muzik moden barat, ada 12 not. So bunyi E ni dengan bunyi E dekat sini, kita ada 12. So kita ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ini dekat sini adalah not E. Ini pun non E. So kalau kita tune gitar kita, ini bunyi E, dekat sini pun kena bunyi E. Kalau dekat sini kita tune A, dekat sini kena bunyi A.
So yang seterusnya ke sini pun kena ikut urutan ni juga. Okay, so kita tengok gitar ni macam mana. Ni okay, intonation dia okay. Check ni A, betul. D, sini pun kena D juga. D, sini pun kena G juga. Sini B. So dekat sini pun kena bunyi sorry, B juga. So ini A. Tali ni tali asal saya yang dengar dekat gitar ni. Masa saya beli ni tali asal saya tak tukar lagi. Saya ada potensi untuk putus ni. Okay, kita dah tune pergi E. So dekat sini pun kena E juga. Okay, intonation untuk gitar ni dah ok sebenarnya. Saya tak tahu saya dah adjust ke hari tu ke belum, saya tak ingat. Ok, petua dia macam ni lah. Ini petua ni pun saya dapat daripada YouTube juga. Kalau kita tekan dekat sini, dia flat. Flat maksudnya flat. So situasi dia kalau flat, kita kena ingat is a bit too far. F flat is a bit too far, maksudnya dia sedikit panjang. So kalau kita nak jadikan dia betul, kita pendekkan dia balik. Maksudnya katalah tali ni, contohnya tali E ni kan, katalah kita dekat sini dia flat, dia jadi E flat. So maksudnya tali tu sedikit panjang. So kita kena pendekkan dia sikit. Shader ni kita adjust naik ke atas bagi dia pendek sikit sampai kita dapat E, note E yang betul lah. Ok, andai kata pula dia sharp, bila kita tekan dia sharp. Sharp tu apa yang saya dengar dekat YouTube, is a bit too short. A bit too short, dia tali tu pendek sikit. Dia pendek sikit, sebab tu dia jadi sharp. So nak jadikan dia flat, kalau dia pendek, so kita panjang lah. Bila panjang, kita tarik shader ni ke belakang sikit, biar tali tu biar dia kedudukan di sini panjang sikit, dan sampai kita dapat note yang betul. Ok, itu cara kita nak buat intonation pada gitar kita. Oleh kerana intonation ni dah betul, so tak payah buat intonation. Saya tak ingat saya dah buat ke belum. Proses seterusnya adalah kita nak check nut ni tinggi atau rendah atau bagaimana. Ok, kalau ikut buku ni, nut ni ketinggian dia bagi setiap tali disarankan tinggian nut ni 0.02 inci ataupun plus minus 0.002, maksudnya sama ada 0.022 inci ataupun 0.018 inci ketinggian dia ni. Ok, kenapa nut ni tak boleh tinggi sangat ataupun rendah sangat? Ok, kalau nut ni terlalu tinggi, bila kita main open chord, kita main A ke C ke G ke, bila kita main tu selalunya
dia akan sedikit sharp chord tu. Bila kita tekan tu, tambah kalau tertekan kuat lagi, dia akan sharp, jadi sharp. Kalau kita main open chord lah. Kalau dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu rendah, dia akan, kali ni akan kena fret ni, dia akan bass lah, buzzing. So disarankan ketinggian dia macam tadi 0.02 inci ataupun plus minus 0.002, maksudnya 0.022 inci ketinggian dia, ataupun rendah dia boleh rendah sikit 0.18 inci. Atau kalau kita tukar kepada sistem metrik, 0.2 inci lebih kurang setengah milimeter. So kita ukur ketinggian dekat sini. Kita ukur ketinggian ni dekat sini. Macam saya gunakan feeler gauge ni. Saya gunakan feeler gauge ni 0.02 inci. Kalau kita masukkan dekat sini, macam dekat kita ni memang tinggi. So sepatutnya ketinggian dia 0.22 ataupun 0.018. So macam ni, kalau kita main nanti bila kita tekan, dia akan jadi sharp lah. So cara ni kita nut slot ni kita dalamkan lagi lah. Apa yang saya faham, kalau kita nak nut slot ni, kalau kita nak buat nut slot ni, nut ni kalau dia punya slot ni, kalau boleh dia curam, jangan dia apa ni, mendatar macam tu, dia kena curam sikit. Kalau mendatar ni ada kemungkinan tali ni akan jadi macam sitar, bunyi dia akan macam sitar. So bila kita nak, kalau kita nak buat nak dalamkan slot, kita bagi condong sikit, condong, jangan mendatar, kena condong ke sana sikit supaya tali tu tak mendatar. Dan kalau slot ni pun besar, dia tak akan jadi sitar. Jadi kalau nut ni terlalu, nut slot ni kecil sangat, tali tak boleh nak, bila kita tune dia akan melekat. So kalau dia punya nut slot ni besar sikit, tak apa, janji condong, dia tak mendatar, condong sikit. So macam yang ini, yang ada satu ni okey lah. Pada atas ni tinggi. Trem untuk gitar ni, macam gitar ni dia menggunakan 6 skru. Ni kira vintage style. Ada banyakkan sekarang, kalau yang moden dia pakai 2 skru saja. Dia pakai 2 post trem. Tapi daripada pengalaman saya, trem ni, kalau gitar murah, kalau kita buat main tremolo ni, selalunya dia tak stay in tune. Saya dah try macam-macam dah, mungkin saya tak cukup bagus lagi untuk adjust trem ni. Bila saya sama ada saya floatkan dia, maksudnya kita boleh tarik ke belakang ataupun tekan ke depan, so dia boleh float. Selalunya dia tak nak stay in tune. Tak tahulah, saya tak pernah main gitar yang mahal-mahal yang pakai Gotoh 510S ke apa ke lagi, saya tak pernah guna. Yang tu dia akan stay in tune lah kalau kita buat floating. Tapi untuk macam gitar yang murah macam ni, kita ada tiga pilihan macam mana kita nak set up trem ni. Pilihan yang pertama, tak payah pakai trem ni, tak payah guna trem bar ataupun arm ni. Cara dia, kita matikan terus
Kita buat dia jadi macam hardtail. Maksudnya spring ni tarik bagi habis. Kalau ada 5 spring, masukkan, ketatkan bagi habis supaya dia ni tak bergerak langsung. Bila kita bend pun dia tak terangkat. Itu option yang pertama, kita jadikan dia apa orang panggil hardtail. Ataupun yang kedua, kita bagi dia, boleh kita tekan dia ke depan saja. Kita boleh turunkan pitch dia, pitch ni kita turunkan, kita tekan dia supaya dia hanya boleh ke depan saja, dan kita tak boleh tarik ke belakang. So possibility untuk tali ni stay in tune agak okey berbanding dengan kalau kita guna floating bridge. Maksudnya kita boleh tekan ke bawah, bila kita lepaskan dia akan balik kepada pitch dia yang asal, pitch tali ni yang asal. Ataupun option yang ketiga, ataupun pilihan yang ketiga, kita buat jadi floating. Kita naikkan sikit dekat belakang ni. Disarankan dalam buku ni ketinggian dia lebih kurang 3mm, supaya kita boleh tekan ke depan ataupun tarik ke belakang. Dan cara nak set up dia agak leceh sikit. Tapi untuk gitar ni, saya nak jadikan dia yang option yang kedua, dipanggil synchronize. Maksudnya nak flatkan dia dekat body, dan hanya boleh kita boleh turunkan pitch dia, kita tak boleh naikkan. Kita boleh tekan ke bawah, tak boleh naikkan ke atas. Ada yang cakap kalau kita guna sama ada hardtail ataupun yang synchronize, maksudnya yang boleh turunkan saja ke bawah, dia punya bunyi dia lebih besar. Bunyi dia lebih besar berbanding dengan floating. Saya tengok dekat mana semalam kot, dekat the pedal show, dia bagi tahu pasal fret end yang tajam ni. Macam mana kita nak mengatasi, nak betulkan fret end yang tajam ni. Fret end ni lepas dia orang pasang, saya rasa dia orang terus gosok dengan fret end punya file tu, bagi dia. Lepas tu dia orang tak betulkan lah, dia orang tak check lah. Yang ni tajam ni, kalau kena memang luka ni satu ni. Cara dia mudah je sebenarnya. Kita boleh gunakan kertas pasir yang 400 ke, grade dia 400 ke 600 ke mana. Okey, contohnya macam ni. Saya ada kertas pasir 600 span. Okey, kalau tajam sangat fret end tu, apa yang kita boleh buat, apa yang saya pernah buat sebelum ni, buat macam ni. Masukkan, ambil span, balut dengan kertas pasir, kita sapu je kat tepi ni. Jangan tekan kuat-kuat, tak payah tekan kuat-kuat. Macam ni saya rasa dah okey. Dekat sini memang kita jangan pegang lah kan, ada sampai sini kita main pun sampai sini kan, atas ni jarang kan. So macam ni dah okey, cukup lah. Dan satu lagi, ini tepi
fingerboard ni ataupun fretboard ni. Ada setengah gitar dia orang gosok bagi dia macam melengkung. Dia orang round kan. Sebenarnya tak round pun okey je. Tapi kalau nak ada orang cadangkan, jadikan dia round sikit. Maksudnya kita gosok je lah dengan kertas pasir. Yang banyak-banyak bagi dia tak tajam sangat. Nak setup ni, nak tunjukkan cara setup ni lama sangat, makan masa juga. Nak tunjukkan cara macam mana nak buat fret leveling ni pun makan masa juga, lama. Yang ni pun makan masa juga. So saya rasa kalau ada lapangan, ada masa, saya akan kongsikan di video-video akan datang. Rasanya setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau rasa video ni memberi manfaat, dan kalau suka video ni, bolehlah bagi thumbs up, boleh like video ni. Dan rasanya kalau video ni boleh membantu orang lain, memberi manfaat kepada orang lain juga, bolehlah sharekan video ni, tak ada masalah. Dan kalau nak tengok lagi video-video yang lain, bolehlah subscribe. Apa lagi Okey, sekarang ni masa PKP. So kalau tak ada keperluan tu, tak payahlah keluar. Kalau ada keperluan untuk keluar jugalah, pakailah mask. Kalau tak ada keperluan, duduklah di rumah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang di sekeliling kita. Stay safe. Be nice to each other. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Now